Assalamualaikum. Saya Hidayat. Saya akan berkongsi tentang tata cara pelaksanaan CPR. Jadi sebelum saya kongsikan kaedah cara untuk melaksanakan CPR ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu teka-teki. Satu, banyak. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, kadang-kadang. Empat, jarang-jarang. Siapa tahu jawapan dia? Saya rasa ramai pun tahu tentang teka-teki ini. Tetapi ia bukan pasal kahwin tau. Dia adalah berkaitan tentang latihan. Jadi ramai orang di dunia ini berlatih tentang fire safety dan CPR ni sekali dalam seumur hidup. Sedikit-sedikit saja yang berlatih sebanyak 2 kali. Jarang-jarang yang berlatih 3 kali. Malah kadang-kadang berlatih banyak-banyak kali. Jadinya inilah kami berada di sini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan cara-cara berkaitan keselamatan, terutama sekali di waktu perayaan. So apa itu CPR? CPR ni adalah cardiopulmonary resuscitation, iaitu bantuan pemulihan pernafasan. Ia berlaku ada 2 keadaan yang utama. Satu, cardiac arrest, jantung terhenti, ataupun kedua, heart attack ataupun serangan jantung. Jadi apa fungsi CPR ni? Fungsi CPR ni adalah bagi kita memastikan pengaliran darah beroksigen berterusan hingga ke otak. Jadi apabila darah mengalir, makanya kita dapat memastikan tahap survivability rate akan menjadi 2 atau 3 kali ganda lebih tinggi. Jadi dalam melaksanakan CPR ni kita ada 2 kaedah. Satu, kaedah pertama DRSCAB. Kaedah yang kedua hands only CPR. Jadi saya akan kongsikan kedua-dua kaedah dan saya akan mulakan dengan DRSCAB. So apa itu D? D adalah danger. Danger maksudnya kita tengok keadaan sekeliling, sama ada membahayakan diri kita ataupun membahayakan mangsa. 2, respon. So kita akan check respon kepada mangsa. Okey, sebagai contoh, Uncle, buka mata Uncle. So kita boleh juga membuat respon ini dalam pelbagai bahasa lah. So kalau dia mungkin bangsa Cina, dan mungkin kalau dia dalam keadaan tidak sedar, dia akan lebih attract kepada bahasa yang dia faham. Makanya benda ni bergantung kepada semua. Keduanya, yang ketiganya adalah S. DRS. S adalah sharp. Sharp ni maksudnya kita memohon bantuan. So kita ada 2 senario. Senario pertama, sekiranya kita berseorangan, sebelum kita melakukan CPR, pastikan kita telefon dulu 999. Dan andai kata kita berada di kawasan awam ataupun public areas, makanya kita boleh minta bantuan. Dan di KLIA kita mempunyai automated external defibrillator ataupun AED. Dan apabila kita minta bantuan itu, kita minta sekali ambil AED. Jadi AED akan dikongsikan oleh sahabat saya bentar lagi lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada C. C adalah compression. Compression ni maksudnya kita membuat tekanan pada dada di atas tulang sternum. Macam mana kita nak buat ni? Okey, yang pertamanya kita pastikan lokasi dia lah. So lokasi mudah je, tanpa membuka pakaian, adalah antara nipple to nipple, tengah-tengah lah. So tak payah kita kat mana cari nipple kat mana, tak payah. Kita anggarkan saja, kita ambil di tengah-tengah. So kita nak tekan guna apa? Guna kaki, guna tangan. Mestilah kita gunakan tangan. Tangan ni ada bahagian kat sini lah. Dia panggil kat bahagian telapak heel palm macam itulah. Jadi dekat sini, jadi kita ambil tangan, biasanya kita gunakan tangan kanan, dan satu lagi tangan kita letak di atas. Dan kita terus membuat tekanan sebanyak berapa? 30 kali. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastikan bila kita membuat tekanan kita ni adalah seragam dan kedalaman dia lebih kurang 2 inci.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi semasa buat tekanan, gunakan kekuatan bahu. Jangan sekali-kali kita bengkokkan siku kita ataupun kita mengangkat tangan. Begini. Dia akan mengganggu concentration ataupun tekanan kepada dada tersebut. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi kita habiskan sehingga 30 kali dan barulah kita teruskan dengan step yang kelima, iaitu airways. Apa itu airways? Airways ni kita nak memastikan bahagian saluran pernafasan iaitu hidung dan mulut ini terbuka dengan teknik apa? Dengan teknik head tilt chin lift. Kita ambil tangan kanan kita tu, buatkan bentuk L, letakkan di dahi dan ambilkan tangan satu lagi dengan I, maksudnya L dan I, letakkan di bawah dagu. Dagu tu pada tulang rahang yang di sini dan kita tolakkan. Dalam bahasa Melayu dia angkat kepala, dongak dagu. Lebih kurang itulah head tilt chin lift. Naik. Jadi kalau keadaan ini, maka saluran pernafasan ini akan terbuka. Barulah kita boleh buat bantuan pernafasan sebanyak 2 kali. Bila buat bantuan pernafasan, sekiranya kita tidak ada peralatan bantuan yang lain, pastikan kita hembus tu mesti kita tutup hidung. Dan masa kita buat 2 hembusan tu, kita kena melihat pergerakan pada dada. Sebanyak 2 kali. So kita buat 32, 32, 32, 32 berterusan. Dan kita kena bantu masa ni sedaya upaya kita. Tadi itu adalah kaedah yang pertama. Saya ulang kembali. Danger, Response, Sharp, Compression, Airways, Breathing, DRS-CAB. Kaedah yang kedua, sesuai dengan keadaan COVID-19 ini, adalah hands-only CPR. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Kita perlu melakukan sedikit modifikasi kepada kaedah yang pertama. Pastikan keselamatan diri kita. Sekurang-kurangnya kita kena pakai mask. Dan kalau ada glove, kita pakai glove. Jadi kita tahu bahawa COVID-19 ni merebak melalui benda alir daripada mulut ataupun droplets. Makanya mangsa ni kita boleh cari sebarang kain, tuala dan sebagainya, dan kita tutup di bahagian mulut dah, supaya impak kepada kita tu kurang. Jadinya lepas itu kita terus buat tekanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehingga 30. Inilah kita maksudnya kita masih lagi boleh membantu orang walaupun dalam keadaan COVID-19. Maka kita teruskan tekanan dada ni sampai bila kita nak buat CPR ni? 1, sehingga ambulans ataupun paramedik sampai. Kedua, tiba-tiba mangsa menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketiga, anda sendiri letih. Dan keempat, AED dah sampai. Jadi AED dah sampai, saya serahkan kepada sahabat saya. Okey, terima kasih.